Terima kasih Dr. Zalina. Ya, tajuk ini berkaitan dengan keputusan SPM yang diumumkan semalam ya. So what matters is not about how you started the race, but rather how you finished it. Tapi race itu baru bermula. 11 years of schooling ya. So kita nak meraihkan murid-murid yang ada bersama kita untuk 11 tahun. Ada yang untuk 12 tahun, ya, kalau termasuk prasekolah. Dan kata Zig Ziglar, where you start is not as important as where you finish. So, daripada keputusan semalam, kita tahu ada yang sangat cemerlang, hebat, very good, tahniah. Ada yang in the middle, ada yang below average dan sebagainya keputusan. Tapi mereka semua adalah anak murid atau sekarang ini bekas anak murid kita. They are ex-students. They are from our system. So we have to give them that message bahwa it's not about how you started the race, but rather how you finish. Kalau keputusan tak menyerlah pun, what can you do? Adakah vocational and technical? Atau hanya kita nak sebut tentang all the professional courses? Everyone can be a winner. Itu message yang kita nak sampaikan. Dan message yang sama perlu guru-guru juga kongsi bersama dengan pelajar-pelajar ni. Kerana setengah pelajar tu ada yang rasa kecil hati bila tak dapat keputusan yang mereka harapkan. So how do you give them that support, that semangat ya, that it's not the end of the world. Banyak benda yang you boleh buat dengan apa jua keputusan. Dan many courses you can take up. Ada banyak laluan kerjaya, khususnya dalam zaman sekarang. Ini bukan tahun 70-an dan 60-an. Lebih lagi 80-an. It is now 2022. So ada banyak ruang dan peluang. Kita lihat sekolah itu ya, the way schools work, saya pernah utarakan ni, ada 4 model, the social meliorist model. Mereka jangka sekolah ini tempat untuk membetulkan akhlak atau apa yang berlaku dengan tidak betul dalam masyarakat, maka sekolah patut betulkan. Kalau ramai yang menyalahgunakan dadah, maka sekolah kena address isu dadah. Social efficiency model, dia kata sekolah itu perlu sediakan pelajar untuk kerja. Mereka yang percaya pada mazhab social efficiency ini. Humanistic model ni mereka kata sekolah ni satu tempat yang mengukuhkan pembentukan nilai. Dan yang model yang keempat ialah the developmentalist model yang mengatakan pelajar kita ada potensi, ada dia punya minat, ada dia punya bakat. Maka sekolah merupakan satu tempat boleh mengasah bakat dan keupayaan akademik. So, empat mazhab ini ada keinginan yang berbeza. Maka apa yang kita nak harapkan daripada sistem pendidikan berdasarkan 4 model ini, atau ia merupakan satu kejelikan di antara 4 model ini. Membetulkan perkara yang tidak berlaku dengan betul dengan masyarakat, untuk pekerjaan, untuk nilai, untuk mengasah bakat dan perkembangan pendidikan atau akademik seseorang pelajar. So it's a very interesting concept, the way schools work. So terpulang pada kita. So hari ini bila kita dapat pelajar yang cemerlang, pelajar yang sederhana, dan how do we fit them into society? Di mana? Apa laluan yang kita boleh beri kepada mereka? Tapi dalam semua ni, sekarang ini ramai yang rasa kita perlu beri empathy, especially kepada mereka yang rasa kecil hati. Kita kena ada empathy, sympathy, compassion, kerana ada ramai yang melalui banyak cabaran semasa pandemik ini. We don't know what the reasons are. Bila semalam dalam berita disebut 25,000 tidak hadir. Kalau saya tak salah, betul ke Dr. Zalina? 25,000 tidak hadir untuk SPM, peperiksaan SPM. Ya, betul Datuk. So can you imagine 25,000. So kita semua pendidik ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita pendidik, jangan kata ini adalah
hal kementerian. No, all of us must be concerned about it. Why? What happened to them? Yang berhormat Menteri pun sebut semalam akan dikaji to find out why. And not only why, tapi is there any way, siapa dan bagaimana mereka boleh dibantu. So my wife is a teacher. I tell her, kalau pelajar datang, please bagi mereka sokongan. Tell them it doesn't matter kalau 2A, tak ada A. It's okay. You can do well. There are many ways, you know, you can progress. So kita tidak mau rasa bahawa tanpa A itu it's the end of the world. So apa yang David Putnam kata tu, everybody is a genius, but if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live its life believing that it is stupid. So kalau semua yang tak dapat cemerlang itu rasa, oh, I am a loser ke apa, that is wrong. Because mereka sememangnya mempunyai kebolehan yang berbeza. Dia boleh jadi cemerlang dalam bidang-bidang yang lain. Every child matters, right? Every student matters to us. So maybe they needed a different approach. What's next for them is more important for us bagi kita dalam pendidikan. So seperti saya sebut tadi, 20,000 pelajar tidak hadir peperiksaan SPM. It would be nice to know what happened to them, ya tak? Bagaimana mereka boleh dibantu, dan lebih kurang 11% ya yang tidak layak untuk sijil SPM. So berdasarkan kepada bilangan keseluruhan, it comes to about 40,000. So siapa dan bagaimana kita dapat membantu kumpulan di atas? Just my personal thinking is, saya fikirkan mungkin kalau ada yang nak ulang SPM, perlu mungkin disediakan ruang dan peluang untuk mereka, ya, kalau ada lah. Dan kita juga kena fikirkan apa laluan seterusnya bagi pelajar-pelajar ini. Bukan saja kita, mungkin ada juga kementerian lain yang terlibat, yang atau masyarakat, atau yayasan-yayasan, atau NGO, bagaimana pelajar boleh dibantu. Kerana bagi saya, mereka ini adalah human capital negara. Kita tak tahu di mana kecenderungan mereka dan bagaimana mereka boleh memainkan peranan dalam nation building. Yes, we need engineers, but we also need people for other jobs. Semua kerja-kerja yang lain. Dan ini sudah bukan jadi, kita tak boleh pandang rendah kepada vocational dan technical. Saya nak kongsi sedikit, television saya rosak, dan saya telefon syarikat itu, dan mereka kata, okay, kita boleh hantar technician. Tapi dia kata, untuk hanya nak lihat apa kesilapan, kerosakan dia, bayarannya adalah RM150. Itu belum mereka meneroka nak baiki kerosakan itu. Just to come and check is RM150. So hari ini, dan guess what? Mereka datang dalam 5 hingga 10 minit, dia dah beritahu saya ini kerosakan dia. So ini kerosakan dia. So you're actually paying untuk lebih kurang 10 minit, bayar RM150. So mereka datang. Itu standard. So, sama juga seperti kita pergi jumpa doktor. Doktor mungkin lihat kita 10-15 minit, 30 hingga RM60. Terpulang kepada ubat dan sebagainya. So ini datang dalam 10 minit. So I think in terms of earning capacity, dari segi remunerationnya, it is going towards that. Makin lama, bidang vocational dan technical ini akan mendapat membantu, atau orang boleh gunakan ke arah ini, pelajar boleh ke arah ini sebagai satu kerjaya. Dan kalau mereka nak sambung belajar pun, memang ada ruang dan peluang, ya, dalam bidang vocational dan sebagainya. Where will you be? Buku sebelah kiri itu, where will you be 5 years from today? Where will you be 10 years from today?
saya pernah ceritakan bahawa tahun 80-an, kalau 10 kelas tingkatan 3, bila naik ke tingkatan 4, hanya 5 kelas saja. 5 kelas lagi gagal. Zaman itu ada banyak kumpulan, kalau you gagal, Bahasa Malaysia, you gagal dan sebagainya. Different kombinasi kalau kita gagal. So, half the form dah tak ada dah. Dan kita muda, masa itu jadi cikgu muda dan semua seronok kerana kadang-kadang kita rasa murid yang nakal tu sudah tidak ada di sekolah. Tapi kemudiannya, saya terfikir itu adalah satu falsafah yang salah dan saya juga dalam golongan itu dan saya jangka the way forward is kita kena fikirkan kerana murid-murid ni ada ruang dan peluang dalam bidang-bidang yang lain. Sememangnya hebat, kita perlukan profesional dalam semua lapisan. Kita perlukan profesional yang mempunyai kemahiran dalam bidang-bidang yang lain. Daripada plumbing, building, macam-macam. Ya. So, I think that's how, marilah kita sama-sama sebagai pendidik, bagaimana kalau kita ada rakan. Pagi tadi pun saya terima mesej daripada rakan, minta nasihat bagaimana anak dia dapat keputusan macam ni, patutkah ke STPM atau patutkah ambil diploma dan sebagainya. Saya nak cadangkan di sini kalau ada guru-guru yang hadir pada hari ini daripada sekolah menengah dan sebagainya, bukalah ruang dan peluang untuk ibu bapa dan murid lepasan tingkatan 5 balik ke sekolah untuk datang dengan keputusan mereka, bincang dengan kaunselor apa yang mereka boleh lakukan. Bagilah perkhidmatan itu untuk sekurang-kurangnya 3 minggu akan datang ini atau sebulan ini untuk membantu pelajar-pelajar ini. Saya rasa itu adalah added value. Tugas kita tidak tamat bila SPM tamat dan keputusan diserahkan. Kalau kita boleh bantu pelajar-pelajar ini, lepasan SPM ini, untuk apa yang mereka boleh lakukan seterusnya adalah satu, saya rasa, hikmat yang paling terpuji lah. Paling terpuji. Sememangnya kita tahun-tahun akan datang tu pelajar tu akan berterima kasih kepada kita. So saya rasa itu saja daripada saya. Kita masuk ke slide yang terakhir. Banyak buku yang boleh dirujuk dan saya nak akhiri dengan ungkapan yang saya selalu bacakan. Buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. Ada peluang kita harus menerokai ilmu maupun daripada mana-mana sumber. Tak semestinya buku saja. Itu saja. Sekian. Terima kasih.